Mereka dah ada extended family ke Kak Ros? Ya Allah, dari 2 jadi 4 dan sekarang dah ada 9 kucing. Masya Allah. Untuk mengelakkan bau kucing tu menjadi orang panggil apa? Kepam Yelah maknanya macam dia kumpul je bau dekat dalam hapak rumah. lah. Orang utara kata bau hapak kan. Duduk dalam rumah tu macam Betul. terpekuk. Dia kata tiba-tiba keluar. Maksud utara minta maaf ya. Dia macam tu. Mami, ada anak kucing lah Mami. Ada anak kucing. Lepas tu saya macam saya pun terkejut berlari. Ini adalah cerita benar yang saya sebagai seorang pecinta kucing, saya sebenarnya tak tahu yang kucing saya mengandung. Come listening to our podcast on Spotify and YouTube, hosted by Ibesha and me Aziz Taha. Okay, so dalam program Sembang Kucing. Alright, so kita bersama lagi dalam episod yang keempat dah. Masya Allah, sekejap keempat. Volume keempat dah. Volume keempat kita pula dalam Sembang Kucing kali ini, podcast. So apa yang istimewanya kali keempat ni Ibe? Tetamu pun istimewa juga. Kita jemputkan istimewa juga. Personality istimewa kita pada kali ini, Masya Allah. Back to back ya. InsyaAllah akan datang kita akan tampilkan tetamu yang istimewa insyaAllah. Okay, Masya Allah. So siapakah tetamu kita kali ni Ibe? So kita kalau dia seorang influencer je Masya Allah. Influencer. So kalau maybe ada orang pernah dengar Hello Hampa. Hello Hampa. Saya sebut ni pun dah meremang dah. Dah tahu siapa tak kenal. Apa ni videonya asyik viral. Betul lah. Beliau memang tidak asing lagi lah di kalangan pencinta decoration rumah, ID interior design. Dan seorang yang sangat berpengaruh dalam dunia interior rumah. Betul Betul. Masya Allah. So siapakah personality istimewa kita? So kali ni kita bersama dengan Rose Zainur. Wah, Puan Hajah Rose Zainur. Hello Hampa. Hello. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Sembang Kucing kami kali ini. Terima kasih jemput saya. Rasa berbesar hati sangat tiba-tiba mendapat jemputan daripada program podcast Sembang Kucing ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Excited. Kalau Kak Ros kita pergi Kak Ros. Kalau Kak Ros excited, kami nervous. Risau nak tanyalah. Cepat saya tak sabar nak menceritakan segalanya ni. Alhamdulillah. So kami juga berbesar hati dan sangat teruja menerima kehadiran Kak Ros ke konti ke studio kami pada hari ini. So kita ada banyak benda yang kita nak kupas kan. Tapi apa tajuk spesifik kita pada hari ini Ibe? So rasanya topik ni memang saya rasa pecinta kucing. Ada yang pembela kucing bibik-bibik lah. Bibik-bibik Kita ni bibik ke? Kita ni bibik kucing tu majikan. Memang nak tahu. Pasal topik ni. So apa tajuk dia? Tajuk dia kepada hari ini adalah nak jaga kucing tapi nak rumah sentiasa bersih dan tidak berbau. Macam mana tu? Tajuk yang sangat best. Sangat best ya. Bagi saya kalau tak nak berbau kena rajin lah. Kena rajin ke? Betul ke kena rajin Kak Ros? Kak Ros seorang rajin. Sebenarnya tajuk tu pun orang kata dah menarik minat penonton kat luar sana. Betul. Sebab very specific. Tak apa, sekejap kita kupas semua. Masya Allah. Memandangkan Kak Ros kita ni asalnya dari utara. So beliau memang sentiasa terkenal lah, memang dikenali bercakap bahasa utara. Hello Hampa. Kita dah praktis kan dalam sebut Hello Hampa sama-sama dah. Hello Hampa. So Kak Ros lah, kita without further ado lah, saya sebenarnya ada benda juga nak tanya lah Kak Ros lah. Bila bela kucing ni kan, dia mesti ada permulaan dia. Macam mana kita mula nak start suka bela kucing ni kan. So mungkin Kak Ros ni bila start mula suka kucing ni? Cerita sikit lah kan, pengalaman daripada zaman kecil-kecil, muda-muda dulu kan. Alright. Sebenarnya kami ni penakut kucing. Sangat takut dengan kucing. Tak boleh nampak kucing menjerit. Especially kalau pergi kedai makan, duduk kat kedai makan,
Sampai je tiba-tiba akan ada 4-5 ekor kucing yang akan datang. Dia macam boleh bau kita ni takut dia. Oh, dia tahu. Dia akan datang. Masa tu memang macam ya Allah, aku takkan suka, macam tak terfikir langsung yang akan suka kucing. Yang akan bela kucing. Tak pernah ada dalam fikiran, dalam orang kata apa, idea nak jadi tuan atau pemilik kucing. Tapi one thing happen. Masa tu umur saya dalam 23 tahun. Okay. Kawan saya ni ada hadiahkan seekor kucing. Surprise tau. Surprise delivery. Tiba-tiba saya balik je kerja, buka je pintu. Tu dia. Ada seekor kucing, anak kucing kat dalam rumah. Berapa ekor? Seekor. Ya. Rupanya kawan saya ni dia kautim dengan mak saudara saya. Saya duduk dengan mak saudara. Alright. So bila saya sampai, saya tengok, Allah, macam mana boleh ada anak kucing dalam rumah saya? Saya terus lari masuk dalam bilik dan saya terus call. Saya cakap, macam mana ada kucing dalam rumah saya? Dan masa tu baru dia kata, bagi hadiah, ambil lah ni. Macam, ya Allah, macam mana nak buat? Tak reti, takut, panik, semua ada. Tapi dalam masa yang sama, kita ni ada belas kasihan kan? Ya, betul. Saya duduk lama dalam bilik, takkan saya nak biar dia pula kebulu orang kata bukan seorang-seorang, sekok-sekok kat luar tu kan. Sebab saya masa tu saya seorang lah. Okay, alright. Mak saudara saya tak ada. And then saya pun macam terpaksa berlari-lari lah, macam push. And then semakin hari semakin lama tiba-tiba rasa macam okay, tapi still takut. Maksudnya sentuh tapi perasaan tu macam kita fight lah, lawan lah. Okay, tapi alright. Maksudnya daripada kejadian tu saya start macam okay, boleh terima. Boleh terima. Bila dia membesar depan mata pun saya macam okay, lama-lama perasaan tu timbul tau. Tapi but still pergi kedai makan, kucing tetap datang sebab masih takut lagi sebenarnya. Dia boleh bau. Ya, lepas tu saya berkahwin. Bila saya berkahwin, saya bawa kucing tu duduk bersama. Jadi masa tu dah ada partner kan. Jadi lagi kuranglah sikit rasa takut sebab partner kita ada kan. So partner lah kena jaga. Jaga bersama lah. Jaga bersama. Tapi bila saya mengandung anak yang pertama, which is 15 tahun yang lepas, lepas saya mengandung tu, saya decide untuk hantar kucing ni ke bagi pada orang lain untuk menjaga kucing tu. Sebabnya side belah keluarga husband saya ada alahan. Bukan ada Allah lah. Yalah. Jadi saya macam decide tak apalah, tak payah. So stop tu bela setelah kucing. Berapa tahun tu bela kucing? 2 tahun. Allahu Akbar. So stop bela kucing sampailah tahun 2015. 2016 saya bela lagi seekor kucing. Tu dia. Lama juga beza jarak tu. Ya, lama. Sebabnya anak saya dah besar sikit masa tu. Jadi dia orang request, budak-budak kan, dia request belalah kucing. Kita ni mula macam memanglah dah mula okey, tapi dengan kucing tu je yang saya okey. Kat luar tu saya masih takut lagi. Tapi macam okey lah, budak-budak ni nak. And then my husband carilah dekat mana lah online, ada lah tu. Ni dapatlah seekor kucing. Nama dia Jellybean. Ada Instagram ke? Tak ada. Masa tu tak famous lagi. 2016 belalah kucing. Okey, bela kucing sampailah ke tahun kita bela kucing sampai 2018. Okay, alright. Saya pregnant, anak yang keempat. Masya Allah. Lepas tu sama juga saya bagi pada staff saya kucing tu. Sebabnya bila ada baby saya jadi takut untuk ada kucing kat dalam rumah. Jadi saya bagi pada staff continue lah jaga dia. Dan kami tak adalah kucing. Tahun 2020 anak-anak dah besar, mereka request pula nak request lagi kucing. Request lagi sekali. Masa itulah saya jumpa dengan kawan saya, cakap dia nak jual kucing, British short hair. Saya pun pergi tengok. Alamak, cute je kucing dia. Siapa tak Setuju. suka. Ambil lah 2 ekor kucing British short hair. Dan kucing tu bersama dengan saya sampailah sekarang. Alhamdulillah. Mereka dah ada extended family ke Kak Ros? Ya Allah, dari 2 jadi 4 dan sekarang dah ada 9 kucing. Masya Allah. Saya ada kucing 2 ekor ni mak lah kan. Lepas tu ada yang berumur 2 ekor lagi berumur 3 bulan. Dan 5
ekor lagi berumur sebulan. Masya Allah, baru lagi lah Baru menerima. lagi. Itu kira pangkat apa tu Kak Ros? Itu dah kira cucu saya cucu dah tu. Lah, Cucu. dah cucu kalau dah nenek. Masya Allah. Ya Kalau Allah. saya boleh rewind balik lah tadi Kak Ros, cerita Kak Ros tadi kan, yang memberi kucing tu kawan ya. Kawan. Ya kawan. Dia beri hadiah lah. Hadiah. Kawan tu. Kawan tu kawan rapat ke kawan apa tu Kak Ros? Oh, kawan tu dah jadi suami saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi masa tu bukan hello hampa dah. Otak hampa. sebab saya tahu kawan saya ni aka suami saya sekarang. Okay, alright. Dia stres sebab every time pergi kedai makan, saya akan macam mana ni? Ya Allah, itu ada kucing tu, macam mana nak makan? Tak boleh makan. Tak pernah tenang kat kedai makan kecuali kedai makan bertutup. Aircon. Kalau kedai makan aircon, kucing tak ada kan? Tapi kalau pergi kedai gerai semua macam memang tak tenang lah, macam tolonglah macam ni, macam tu. Dia lagi berdiri suka lah apa. Betul lah, tadi saya baru nak perangkap je Kak Ros tadi kan, kawan bagi hadiah. Ada tu. So rupanya Alhamdulillah lah, nasib baik lah. Tak dirancang Itulah tu, dah bertukar status suami kan. Alhamdulillah. Tukar status. Kalau pandangan definisi saya lah Kak Ros kan, kawan Kak Ros tu memang seorang yang nakal jugalah. Allah. Dia suka mengusik Kak Ros ni. Iyalah, begitulah Begitulah dia, cerita dia. Tapi tak apalah, daripada usikan tu menjadi satu percikan benda baru berbeza, tau, benda benda- baru. okey. Kadang-kadang benda yang kita fobia ataupun Okey. yang kita takut sebenarnya kita boleh atasi. Tak semestinya kita takut tu seumur hidup. Betul. Tapi saya masih ada satu benda yang saya takut seumur hidup lagi lah. Okey, itu nanti kita simpan dulu Kak Ros. Kita Okey. boleh sembang kemudian. Alright. Okay, alright. Okay lah Kak Ros, kita dah go to the next thing je lah. Kalau sebab kita melihat Kak Ros sekarang sangat konsisten berbuat perkongsian berkenaan dengan keceriaan, macam mana nak dekor rumah kan. Adalah beberapa persoalan lah yang saya dah buat sedikit pembacaan daripada peminat kucing ni kan. Ada daripada komen-komen yang keluar tu dia kata untunglah rumah besar, saiz rumah besar tu, bau rumah tu tak bau sangat bau kucing. Macam rumah dia rumah kecil, rumah bertingkat, and then begitulah dia punya komen yang kita dapat beberapa kan. So pada pandangan Kak Ros, adakah faktor saiz rumah ni dia beri kesan kepada bau kucing? Sejak Kak Ros bela kucing ni kan, sampailah ni kan. Betul. Macam mana tu? Bagaimanakah Kak Ros mengawal atau menjaga rumah tu supaya tak ada bau kucing? Dan adakah saiz rumah tu memainkan peranan? Okey, pada saya saiz rumah tak mainkan peranan. Saya pernah bela kucing, saya duduk di apartmen. Okay. Masa yang pertama tu saya duduk di apartmen. So Kawan Kak Ros lah. Alhamdulillah. Okay. Masa tu pun tak ada masalah bau. Alright. Dan yang kedua, saya bela kucing, saya duduk di rumah landed dan saiz rumah pun taklah besar sangat. Okay. Jadi pun saya tak mengalami masalah rumah berbau dan tak sesuai untuk kita bela kucing. Dan yang sekarang ni rumah landed juga, tetapi rumah saya yang sekarang ni saya dari segi ventilation air tu saya sangat pentingkan. Sebab saya bela kucing, jadi saya sangat rasa pengudaraan tu memainkan peranan yang penting supaya rumah kita tak berbau. Kalau kita duduk dekat flat ke, kita duduk apartmen, kita duduk kondo, still kita ada tingkap. Betul tak? Betul. Tapi ada tak bahaya rumah ke tak ada tingkap? kucing tu terkejut nanti tak bahaya? Selalunya rumah ada tingkap dan mesti ada balcony. Dan kalau orang ada kucing, kebanyakan saya pergi rumah kawan-kawan saya, dia orang akan letak macam jaring kat belah bawah tu kan, jadi safety untuk kucing. Tapi pada saya itu sangat-sangat penting. Kita kena buka tingkap ataupun kita ada sliding door. So kita kena buka supaya pengudaraan tu dia boleh keluarkan bau dalam rumah, udara luar masuk, macam itulah. Dia putaran dia tu sangat penting untuk mengelakkan bau kucing tu menjadi, orang panggil apa? Kepam Yelah, maknanya dia macam kumpul je bau dekat dalam hapak rumah. lah. Orang utara kata bau hapak kan, duduk dalam rumah tu macam tak Betul. pekop. Dia kata tiba-tiba keluar, maksud aku minta maaf ya. Dia macam itulah. Jadi macam rumah saya sekarang ni, memang every day without fail saya akan buka semua sliding. Saya akan buka pintu-pintu. Saya ada pintu macam
dekat bahagian dapur, pintu yang luas dua Okay. pintu tu saya akan buka. Jadi bau-bau tu akan keluar lah. Dan pada saya, orang yang duduk rumah tinggi ke, rumah kecil ke, rumah besar ke, itu bukan menjadi penyebab untuk saya tak boleh bela kucing sebab rumah saya rumah flat, rumah saya rumah apartment. Boleh bela. Boleh Tapi bela, dengan syarat-syarat yang tadi itulah. Okay. Udara tu kena, pengudaraan tu okay. kena betul. Alright. And then cara untuk kita jaga dia, nak buang tai kucing, of course kena rajin. Kena rajin, Yang tu memang ada binatang peliharaan, kucing. Saya pernah bela arnab, nak bela hamster. Kena rajin. Kalau malas, tak payahlah. Pergilah tengok je kat kedai kucing tu. Tak payahlah duk bela. Nanti Tak payah kan, duk bela lah. especially bila kita ada anak. Okay, alright. Kalau kita tak jaga benda-benda macam ni, dari segi kebersihan, dari segi bau, dari segi hygiene dalam rumah kita sendiri, dia akan efek pada ahli keluarga kita. Betul. Which is anak sakit, batuk, asyik sesama je, bulu. Kita tak, apa orang panggil tu, sikat dia kan, buang bulu dia tu pun penyebab kepada rumah kita tu menjadi berbau. Betul. Banyak lagi point sebenarnya. Penting ke kalau nak letak macam air purifier tu ke, air air cleaner tu kan? Okay, pada saya Signifikan tak? pada saya setuju kalau orang tu ada bajet lebih, dia beli air purifier tu. Air purifier ya. Tapi pengalaman saya sendiri, saya tak pernah pakai. Pengalaman Tapi saya sendiri, tak ada pun still tak berbau sangat tak rumah berbau. Saya tak pernah pakai air purifier tu, tak ada satu pun kat rumah. Sebab saya guna tips-tips yang lain. Air purifier is one of the tips untuk menjadikan rumah tu tak berbau, bersih dan kemas. Tapi saya tak guna tips tu. Saya belum guna lagi, tak pernah ni. Saya guna tips-tips yang lain dan alhamdulillah tips-tips lain tu pun sama. Pun sama. Orang kata apa, memberi kesan yang positif. Kalau kita rajin buang tai kucing, kita bersihkan tempat tinggal dia. Of course kita ada sangkar dia kan. Betul. Sangkar dia pun perlu dibersihkan secara berkala. Tak boleh lah 3 bulan sekali barulah nak lap. Saya akan ada wet tissue dekat rumah dan every morning saya akan tengok ada kotak tissue, saya lap dengan wet tissue. Dah bersihkan. Itu untuk yang harian kita pergi touch lah. Clean as you go. Tapi kalau yang memang betul-betul cuci dia punya tu, seminggu sekali. tak seminggu sekali, once a month untuk saya cuci the whole kandang dia. Once a month je saya cuci. Tapi hari-hari saya akan ambil wet tissue dan sapu-sapu. Tak payahlah kita nak kerap sangat cuci sebab macam rumah saya, sangkak dia saya besar, tinggilah dalam 6 kaki. 6 kaki. 5 kaki, sorry, 5 kaki, Besar. 4 kaki lebar. Takkan kita nak cuci terlampau kerap kan? Kita kerja, anak-anak bersekolah. Jadi perlukan masa nak cuci. Jadi saya amalkan macam tu lah, sebulan sekali baru saya cuci the whole sangkang. Lain tu saya ambil wet tissue dan sapu. InsyaAllah dia membantu banyak untuk kurangkan bau kucing kat dalam rumah tu. Kejap Kak Ros, tadi Kak Ros cerita sangkak kan? Ya. Penting ke kena ada sangkak kucing kat rumah ni kalau ada bela kucing ni? Kalau ada rumah yang memang rasa dia tak nak ada sangkak kucing, Dia nak bebas. dia nak bebaskan kucing dia, macam mana tu Kak Ros? Pada saya penting. Sebab ni yang saya amalkan. Alright. Bila waktu siang, saya akan lepaskan semua kucing saya kat luar. Dia akan suka hati lah. Dia nak panjat sofa ke, dia nak naik atas ke, dia nak berguling melawak-lawak dia tu, lari ke sana, rumah luas kan. Jadi rumah lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana. So dia build dia punya muscle sendiri. Kucing dah memang kucing kan, macam anak kita juga nak berlari, kucing lagi lah nak berlari. Jadi saya lepaskan dia waktu siang. Tetapi maghrib je saya akan arah anak-anak saya atau saya sendiri akan ambil kucing tu untuk masukkan dalam sangkar semua sekali. Maknanya tak ada dah dekat ni. Ruang tamu semua malam tak ada. Malam family time. Family time tak ada lah. Tapi memang itulah yang saya buat supaya kenapa saya buat macam tu. Betul, nak tahu juga tu Kak Ros. Sebenarnya ini adalah satu sesi latihan kepada kucing. Bila dia tahu malam dia kena balik ke sangkar, dia takkan stres. Dia akan ada time moment dia berehat. Bila pagi lepas subuh tu, anak saya dah pergi sekolah pukul 7, saya buka je sangkar, dia akan keluar mengeliat lah dia macam ni macam tu. Lepas tu dia akan berlari, dia akan relax.
dia akan kurangkan stres kucing. Bila dia Okey. kurangkan stres, dia pun kurang sakit. Sihat. Sihat, insyaAllah sihat. InsyaAllah. Dia kurang keguguran bulu. Betul. Sebabnya kita jaga dia punya tahap stres kucing. Of course kucing ni dia ada stres-stres dia, Betul, tapi betul. kita sebagai majikan dia Majikan, bukan salah. Kita sebagai kita bibik dia. Kita Okey. sebagai bibik dia tadi ni Alright. kena mainkan peranan juga. Betul. Maksudnya kita paksa dia rehat waktu malam. Okey. Bila dia duduk dalam sangkar dia akan rehat. Of course Betul, dia akan betul. tidur, dia akan terlentang, dia akan terkangkang orang kata kan. Punya comel lah dia kan. Tapi bila waktu siang dia pun dah excited. Nampak kita pukul 7 tu dah macam tu macam ni, macam tu So macam dia ni. dah tahu dah dia Dia punya dah masa tahu dah sampai dah. Buka aja. Mulai. Keluar tu mengeliat lah. Acara kuat lentang, kuat baring. Semua dah lah. Kupu-kupu semua keluar. Jadi dia happy sangat bila siang. Tu pada saya setiap orang yang bela kucing walaupun kecil je sangkar tapi kena ada macam tu. Latih dia orang malam masuk sangkar, siang lepas kat luar. Betul. Okey. Tapi kalau kita 24 jam dalam sangkar pun agak kesian jugalah. Betul lah, betul. Sebab dia orang tak boleh nak bergerak kan. Dia pun nak muscle dia tu nak kena Renggang. aktifkan, regangkan macam kita lah. Betul sebab kan? kucing ni Ibe pun kucing ni dia punya sifat dia samalah seperti harimau, singa sebab dia adik-beradik breed yang sama kan. So memang secara lumrahnya depa ni memang nak stretch badan dia. Betul. Dia mesti nak bergerak. Macam anjing pun dia mesti dibawa berjalan. Kalau Kak Ros mungkin pernah tahu kan. Sebab kalau tak dibawa jalan exercise, dia otot dia tak apa dia Tak Ya. tak sihat, yes. dia jadi murung, dia jadi stres. Jadi lemah, stres. Jadi lemah, Kak Ros, mulalah start nampak terpeleot je orang kata utara lah kata kan macam tu je duduk. Lepas tu mulalah kita nampak apasal lah bulu hang teruk sangat ni gugur kan. Kita pun stres bila bulu dia gugur. Bibik Bibik dia stres sebab Bibik stres. kita nak kena vacuum rumah. Kita lah nak kena pergi dekat sofa-sofa tu, nak kena lap-lap apa, tengok bulu dah merata-rata kan. Itu belum lagi kalau dia jadi tak sihat. Tak sihat. Betul. Bila dia stres teramat Betul. sangat. Saya alhamdulillah sepanjang saya bela kucing dah lama ni, terbaru kucing saya yang dah almost 2 tahun lebih yang dengan saya sekarang, mak dia tu. Okay. Alhamdulillah dia orang sihat, tak pernah sakit lah. Saya sangat bersyukur benda tu lah sebab yelah ada juga kawan-kawan yang kucing kena sakit semua kan, kita dapat tengok lah benda tu. Dan saya bersyukur lah kucing-kucing saya alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Depa happy. Dia happy. Boleh nampak dia happy ke tidak? Happy lah. Kalut je kalau kita balik kerja tu nak menyambut tu, kalut je kan. Tambah-tambah kucing saya yang 2 ekor sekarang yang berusia 3 bulan, asal kita buka je pintu dari jauh lagi dia akan lari kan. Kita macam korang ni happy sangat. Happy sangat ni. Okay, Seronok. alright. Seronok. Ibe ada apa Ibe nak dapat dipanjangkan apa kita tanya Kan dengan Kak Ros? maybe kan kalau macam kita selalu kat rumah ni satu je masalah. Satu masalah dia sofa. Sofa Kalau Kak Ros tu dah letak kat ruang tamu tu, macam mana keadaan sofa rumah Kak Ros? Langsir belum langsir tadi. Belum lansir lagi. Ada lansir lagi. Masya-Allah. Ya, Macam mana keadaan tu? saya kan ramailah follower saya selalu DM tanya, Okay, Kak Ros, alright. macam mana ada kucing, lepas tu Kak Ros ada sofa semua, dia tak cakap ke? Betul. Langsir tak cakap ke? Jadi macam itu soalan-soalan famous yang saya selalu dapat dan saya akan bagi advice lah. Bohong lah kalau saya kata kucing saya tak pernah cakap sofa, kucing saya tak pernah usik langsir saya. Bohong. Okay. Masa kucing saya yang mak dia sekarang umur 2 tahun, masa dia orang kecil, bila saya nampak je dia pergi ke sofa dan nak scratch sofa tu, saya akan pergi dekat dia dan saya jentik telinga. Tapi jentik bukanlah jentik yang sampai boleh terpusing telinga dia tu. Bahaya. Jentik manja. Jentik sikit telinga dia macam tu. Saya buat macam tu. Sebab apa? Saya nak ajar dia buat tu tak boleh. Dia kena tahu tak boleh. Dia kena tahu. Tapi bukan sekali jentik dia faham. Dia macam okay mami, tak ada lah macam tu kan. So jentik sikit, lepas tu dia pun akan lari. Nanti dia akan buat balik. Dia buat balik, betul. Dia buat balik. Betul. Tetapi kalau kita konsisten, kita nampak dia buat benda tu, kita pergi jentik sikit je macam tu. Janganlah jentik kuat-kuat kan. Dia macam faham.
Dan Alhamdulillah kucing saya yang 2 ekor tu, Okay. selepas saya praktis benda tu around dalam 2 to 3 weeks, dia orang tak pernah dah cakar sofa. Sampailah ni. Sampailah ni mak-mak dia tu tak pernah cakar sofa. Siapa nama? Langsir saya cantik, tak pernah rosak. Sekali 2 yang pertama sahaja dia orang buat. Lepas tu tak pernah buat dah. Sampailah sekarang. Tapi dia sukalah duduk belakang-belakang belakang lansir tu memang favourite sangat lah kan. Tempat apa tersembunyi, tempat tersembunyi. Tapi dia orang tak usik, dia tak cakar. Jadi sofa saya dalam keadaan yang masih elok. Cabaran saya dah datang balik. Sebab apa? Dah lahir anak-anak baru. betul. Dapat dia. baby kucing. Dan Baby sekarang kucing. baby kucing yang baru saya duk lepas pula dekat luar berusia 3 bulan. Jadi dia orang ni belum di-train. Jadi saya nampak lah, geram pula aku dengan cucu cucu lah kan. Cucu lah, geram nenek pula dah bising dengan dia orang ni kan duk pergi kan. Tapi dia tak adalah over, cuma agaknya dia tengok mak dia tak pernah buat. Jadi dia pun taklah teruk sangat, tapi dia buat lah. Cuma saya masih dalam tempoh train yang 2 ekor yang berusia 3 bulan ni. Mak dia tak buat. Dan satu lagi petua untuk elakkan diorang cakar sofa langsir semua ni, di depan kandang dia saya ada letakkan satu mat. Mat tu Scratcher ke? ke? Scratcher kot. mat, dia mat sebenarnya. Saya beli dekat IKEA. Okay, alright. Okay. Mat tu macam rupa skate. Dia apa? Material dia saya tak pasti. Dia Dia ada mat jenis kayu-kayu. Yelah, bukan yang kayu. kucing suka cakar-cakar tu lah. Okay. Yang macam ada macam Dia Serabut. alamak itulah Bukan dia serabut. lupa pula apa benda. Dia macam sabut. Sabut. Yes. Mat tu saya beli, dia sabut tau. Dia besar. sabut. Dia dalam 4 kaki kali 2 kaki. So saya letak di depan sangkar dia. Bila dia orang keluar je, bila kita pagi tu kita buka kan, dia keluar je, dia akan pergi dekat mat tu, dia akan meregang-regang, cakar. Dia cakar dekat mat tu. Itu je. So dia dah tahu mana tempat dia nak bercakap. Ya, bila buat macam tu, automatik lepas dia dah habis puas cakar, dia jalan, dia tak peduli sofa, dia tak peduli langsir, dia tak cakar dah dekat tempat-tempat tu So semua. selalunya kucing ni cakar ni kenapa ya Kak Ros? Kalau Kak Ros tahu? Saya rasa dia nak tajamkan kuku Kuku dia asah- lah. asah lah. Kan? Asah. Asah kuku dia Tahap tu. apa dia nak asah untuk apa tak tahulah Ibe Kalau rimau dia asah, dia nak terkam kita. terkam Tapi kita. kalau kucing dia asah, saya pun tak pasti juga kenapa. Tapi itu dia punya, orang panggil apa, dah memang kucing kan, memang dia suka nak mencakar tu kan. Betul. Tapi itulah poin yang saya benda yang saya buat adalah letak mat yang sabut tu. Mungkin nanti boleh tengok dekat IKEA. Nanti you all akan jumpa. Saya beli kat IKEA je. Kita boleh kongsikan lah. Stretcher lepas ni tak laku lah. Sketcher pun saya ada kat rumah. Ada Even juga, dalam sangkar saya pun ada tempat untuk dia cakar. Oh, Memang ada. Benda tu wajib lah. Okay, alright. Sketcher tu wajib. Ada. Tapi ni tambahan lagi. Tambah lagi. Okay, faham. Supaya dia bukan kena dia kan kalau sketcher tu dia kena berdirikan badan dia untuk macam ni kan. Yes. Tangan macam ni kan. Yang ni Macam dia dari palang tiang bawah je je. kan? Okay. Bila dekat lantai dia macam dari bawah. Jadi dari semua angle kita dah taken. Okay, betul. Hang nak berdiri cakap boleh, hang nak duduk kat bawah cakap boleh. Kita dah tackle dia semua angle. Jadi dia tak peduli dah sofa langsir tu. InsyaAllah. Saya rasa kalau you all buat macam tu, boleh nampak lah perubahan kepada kucing-kucing saya. InsyaAllah. Yes, Kak Ros nak tanya, tak ada tak kucing-kucing Kak Ros ni berak merata di rumah? Okay. Hancut Ini pun dah pancut merata. balik-balik kerja tengok, oi hancing. Dah buat hancing dah. Berak okay. sana sini kan. Okay, saya pernah kucing saya pernah berlakulah benda ni 2 kali saja. Okay. Sepanjang yang saya tahu, saya tak tahu lah kalau anak-anak saya senyap-senyap tak cerita kan. Tapi yang sepanjang saya tahu, kucing saya 2 kali je saya pernah jumpa dia kencing. Dia tak pernah berak lah. Kencing di depan pintu store. Okay, tapi saya dah tahu kenapa benda tu berlaku. Okay, sebab apa tu? Sebabnya kita kan bila kita bagi pagi-pagi, kita bagi keluar, kita buka sangkar. Okay, alright. Rupanya sangkar tu semua tutup. Agaknya angin ke, anak lalu tertutup ke. Dia seharian dia pun tak tahan. agaknya macam kita lah kan. Dia terpaksa cari pot untuk melepaskan apa hajat dia. Time dia nak keluar tu lah, pintu sangkar tutup. Katuk. Nasib baik dia lepaskan hajat kecil saja. Kalau hajat besar pening lagi. Tetapi bila kita kucing kita dah
dia pergi, katalah dia pergi terkencing dekat satu sudut, dia akan repeat tempat tu. Betul. Jadi saya ni masa dah tahu tu, saya kata asal macam ada basah-basah. Okey, lepas tu kita orang pun cuci. Tapi 3-4 hari selepas tu kena lagi. Alamak, dia mesti, kita manusia tak bau. Dia boleh bau. Dia boleh bau. Okey, apa yang saya buat? Itu yang semua nak tahu tu. Apa yang saya buat, saya ambil baking soda. Okey. Saya campurkan dengan deterjen, okey. mixkan together. Alright. Saya sembur dekat situ. Tak meruap ke tahu baking soda dengan deterjen? Tak, janganlah banyak. Bukanlah dalam penuh-penuh tu, sikit je. Tok ayak Bekas sikit. tu banyak, dia letak air sikit dan biar dulu. Lepas tu saya ambil dan saya spray dekat that area. Baking soda campur deterjen. Take note. Saya spray. Okey. Alhamdulillah dah tak ada. Masya Allah. So dah tak ada repeat That's situ. the tips lah. Tapi adakah dia pergi lepas hajat tempat lain pula? Tak ada dah. Sebab kenapa lagi satu, macam kucing saya, dia tak ada nak pergi lepas hajat sana, lepas hajat sini. Sebab kita dah praktiskan dia punya tempat membuang air kecil, air besar dia tu sendiri. hanya di dalam sangka. Oh. Dia dah tahu dah, dia nak kencing dia akan masuk sangka. Betul. Lepas tu dia keluar balik, dia pergilah main ke apa semua, dia akan datang balik sangka. Even makanan pun saya letak di dalam sangka. Jadi dia dah tahu nak makan, nak berak, apa sahaja keperluan dia di dalam sangka. Dan kenapa kita kena letak dia sangka di waktu malam, supaya dia train diri dia. Dia tahu dah, tempat berak aku sini, tempat makan aku sini, tempat berak aku sini, tempat makan. Ulanglah sepanjang dia dengan kita tu. Berak makan sini. Sampai dia keluar tahu. main. Nak berak nak makan sini. Masuk balik. Keluar main. Itulah rutin dia. Dan saya rasa itulah ramai orang yang dia tak Terlepas terlepas pandang. Betul. Betul lah Kak Ros. Dan apa yang saya buat tu, alhamdulillah, kucing saya pun dah tak come back kepada tempat yang dia suka. Dan dia pun tak pergi tempat lain. Tak pergi tempat lain. Dan dia pergi tu pun bersebab sebenarnya. Sebab tertutup dia punya pintu. Baru kita macam, ya Allah, patutlah kan bau ni. So Alhamdulillah. Saya dah tak ada mengalami masalah tu lah. Tapi dengan kehadiran tentera-tentera kecil yang baru ni, jadi macam satu cabaran baru. Ada namanya apa? Latte apa? Bukan. Latte tu yang 3 bulan dia. yang mak dengan mak dia tu nama Sugar and Bella. Sugar and Bella. Yang umur 3 bulan tu Coffee and Latte. Coffee and Latte kan. Yang lagi yang 5 ekor ni, tu yang baru lahir tu, saya ambil kategori makanan juga. Okey, makan. So saya namakan dia orang, ini follower yang bagi nama. Follower yang bagi nama. Saya namakan dia Oreo. Oreo. Ash. Cream, Coco, banyaknya. dan yang terakhir Yummy. Complete. Yummy, Coco, Oreo, Ash, Cream. Ash dengan cream. Boleh jadi ni lah tu, kopi lah jadi. Satu minum. Saya rasa Kak Ros kita ni dia suka kopi kan. Sebab Aduh. dia punya yang generasi kedua tu pun coffee latte. Coffee and latte. Yang first tu Sugar and Bella. Sugar and Bella. Sugar and Bella. Macam tu lah. Keluarga makanan. Nama dah ada, alhamdulillah. So itulah dia bila seseorang tu memang dah ada komitmen nak jaga kucing kan. Dia kena committed juga untuk mendisiplinkan kucing-kucing dia. Betul. Macam mana kita nak membesarkan anak-anak, nak mendisiplinkan anak-anak, begitu juga pada kucing. Sebab saya ingat lagi lah Kak Ros, sebab tu saya kecil-kecil tu bila saya besar balik kampung kan, bila saya kecil-kecil balik kampung kan, kita selalu tengok kucing-kucing kampung ni mereka terbiak je kan. Kalau orang tua-tua orang kampung, biarlah kucing tu sana sini. So saya rasa mungkin pengalaman dan budaya kita dulu lah saya rasa kan, yang buatkan ramai lagi pemilik kucing kat luar sana tu mereka ni tak nampak gambaran ataupun mungkin tips yang lebih baik untuk mendisiplinkan kucing-kucing mereka. So kesudahannya kucing-kucing yang mereka jaga ni duk pergi berak dekat rumah jiran. Betul lah. Pergi kencing kat rumah jiran, dia mengganggu makanan rumah jiran. Sebab saya percaya benda yang elemen disiplin tu mungkin tidak dia ambil berat. Dia main lepas. Betul. Nak bela kucing ni memang kita pun kena ada effort jugalah. Kena ada effort. Bukan bela
tinggal je. Tinggal je kan. Buatlah apa, lantaklah kan. Itu yang kadang-kadang orang stres. Balik rumah dia kata rumah dia berbau. Dia bela kucing memang macam ni lah. Kalau bela mesti berbau. Kalau bela mesti rosak rumah. Mentality tu sebenarnya kita boleh ubah. Boleh ubah lah. Boleh ubah. Betul. Boleh ubah dengan kita tahu cara dan tips-tips tertentu yang boleh bantu kita untuk jadikan rumah kita tu bersih, kemas, tak ada bau walaupun kita ada kucing. Pets kesayangan Nabi kita. Kucing. 9 ekor lah ni. 9 ekor. 9 ekor. Ya, Banyak. 9 ekor lah. Kita tak tahulah berapa banyak lagi akan berkembang lagi zuriatnya tu. Itulah sebabnya kucing saya yang 2 ekor yang first tu, Sugar and Bella tu dua-dua betina. Dan saya tak apa orang panggil? Tak mandulkan dia. Jadi dia memang akan beranak pinak lah. So mungkin sebab Kak Ros tak nak mandulkan, mungkin nakkan mereka ni beranak pinak lah juga, insyaAllah. Lebih kurang macam tu lah. Kan? Sebabnya daripada seorang yang memang takut kucing, tak suka dengan kucing, tiba-tiba saya terjerumus dalam kancah kucing, suka kucing, sayang kucing. Sampai balik kerja je, benda pertama yang saya buat, saya akan terus pergi depan sangka, lepas tu terus buka macam cakap. Tapi saya suka bercakap dengan kucing. Sama macam saya suka bercakap dengan pokok. Saya juga suka bercakap sebab saya rasa dia orang boleh faham. Pokok pun boleh faham apa yang saya cakap. Kucing apatah lagi. Dia boleh react dengan apa yang kita cakap kan. Itu yang best tu. Terapi lah sebenarnya. Betul lah Kak Ros. Saya pun selalu mengikuti perkembangan Kak Ros kan dalam Instagram. Kak Ros banyak berkongsikan bagaimana penjagaan pokok. So memang saya rasa tak pelik lah kalau Kak Ros kata dia bercakap dengan pokok setiap hari tu. Sebab saya pernah jumpa dengan beberapa orang yang saya kenali sebelum ni lah Kak Ros. Memang dia kata kalau bercakap dengan pokok tu terapi untuk dia. Kalau dia sekarang-kadang dia cakap kau ni besarlah elok-elok, aku dah bagi baja kat hang ni kan. Beli tanah semua. Ya betul. Saya selalu kata berbunga merah-merah sebab ni dah bubuh baja, dah siram air, dah jaga elok-elok korang berbunga warna merah. Lagu tu. Ya, merah je nampak nanti. Merah lepas tu Ya, saya memang tak adalah, bukanlah gila. Ya tak, bukanlah. Maknanya sehingga begitu terapi. Tapi terapi. Dan begitu juga bila dengan kucing-kucing Kak dengan Ros kucing kan. bercakap. Bukan setakat bercakap, saya membebel dengan diorang. Membebel macam anak. Sebab kalau dia buat salah, dia tertumpahkan air, panjanglah bebelan aku. Memang dia pun sampai tenung kat kita kan. Faham. Faham dia pun. Faham. Kadang-kadang faham bila kita bercakap tu. Macam contoh saya pagi tadi lah, experience pagi tadi, saya pergi tengok pintu bilik belakang ni terbuka. Saya dengar, bila dia dengar suara saya ni, yang anak kucing 3 bulan ni, yang Coffee, berlari terus masuk dalam bilik. Saya baru nak tutup pintu. Dia dah masuk dulu dah. Masuk kan. Saya dah bising lah dekat dia. Kita kalut nak keluar pergi kerja. Ya betul. Cakap Coffee keluar. Jangan nak menyorok kat dalam ni. Mami dia nak tutup pintu sesuatu. Membebel kita. Dia pun datang keluar. Lepas tu dia pandang muka saya. Dia tengok. Keluar sekarang. Saya kata keluar sekarang. Dia pun macam faham. Jalan slow. Tadi lari tu. Ini kan jalan slow macam kena marah tu. Jalan slow keluar. Tutup pintu. Cakap faham. Pandai yang tu. Alhamdulillah. Dia faham bahasa. So saya percaya pokok pun faham lah bahasa yang dikatakan. Okey Kak Ros, dari segi keperluan kesihatan, macam mana dulu Kak Ros? Bagaimana Kak Ros menitik beratkan keperluan kesihatan kucing-kucing Kak Ros dekat rumah ni? Okey, keperluan kesihatan ni sebenarnya sama berbalik pada isu tadi. Tempat tinggal dia kena bersih. Okey. Berkali-kali dah Kak Ros sebut tadi bersih kan. Lepas tu please make sure bekas makanan kucing dan bekas air kucing tu jangan top up sahaja. Cuci. Itu selalu orang buat. Bersihkan. Bersihkan tempat makanan dan juga air. Air pun kalau saya every day without fail saya tukar. Sebab apa saya tukar selalu?
bulu dia orang Masuk, akan terbang-terbang dalam sangkar Betul, dan akan jatuh. Kadang-kadang kita tak nampak selai dua. Bila dia minum balik air tu, dia makan, dia tertelan balik bulu dia. Betul, Sama. betul. Jadi kita tukar sentiasa bagi air yang bersih. Lepas tu makanan tadi, make sure lah makanan yang sesuai dengan kucing hampa lah kan. Okay, alright. Dia kan ada spesifik. Spesifik Kalau kucing. kucing tu tak berapa sihat, ada makanan dia kan. Betul. Kalau kucing tu anak kucing, ada makanan dia, dia, jenis makanan dia. Kalau ibu kucing, ada jenis makanan dia. Pilihlah. Itu penting. Dan lagi satu, make sure kucing tak stres. Stres ni yang boleh menyebab dan mengundang dia untuk menjadi tidak aktif, Betul, menjadi tak sihat, sakit, lemah. Dia stres. Jadi kita elakkan kucing kita daripada stres dan amalkan benda-benda tadilah yang kita dah share tadi tu. Untuk supaya kucing kita ni dia happy, seronok berada bersama dengan kita. Betul. Ada momen yang kita kena pegang, usap-usap dia. Ada me time lah dengan ada dia. me time dengan dia, usap-usap dia pun macam kadang-kadang tu saja je kepala tu terkulai macam ni kan. Nak Sebab apa diusap-usap sebenarnya? lagi ya? Nak, Nak manja. kucing saya Vela tu, okey. setiap kali saya duduk nak tengok TV, dia akan datang dekat saya, dia akan macam nak urut-urut kan. Macam tu Macam kan. nak minta sesuatu je kan. Dia macam tu kan. Tapi Saya dari ingat kecil kan bukan kucing manusia je buat itu. kucing pun dia datangkan, dia akan cincin ni. Dari kecil Okey. dia macam tu sampailah sekarang. Cuma Okey. kekerapan bila dia dah besar, dia dah 2 tahun lebih, sekarang dia dah kurang sikit. Tapi Okey. dia masih buat. Tapi waktu dia kecil tu, ya Allah, selalulah kita pantang lah Suka kita betul, duduk. So bila kita belai-belai dia akan kurangkan stres dia. Dan stres tu Betul. memainkan peranan yang penting lah, selain daripada yang tadi, poin-poin Okey. tadi itulah. Betul. Dan Masya Allah. please regular lah kan, bawa dia orang pergi veteriner clinic, bawa datang ke iVet untuk Masya check Allah. kucing. Ya, Supaya check lah, kita tahu kalau Tahap dia kesihatan. sakit, kita tahu di stage awal. Betul, Jangan betul. sampai dia dah kronik, Betul. dia dah Baru tahap yang kita tak boleh nak, ya Allah apa nak buat, apa nak baru, kita nak bawa dia ke iVet. Begitu. Ya betul. Maknanya keperluan kesihatan tu juga tak kurang lah. Maknanya kena bawa ke klinik untuk tengok tahap kesihatan dia, Kak Ros ya. Betul. Tapi betul lah, saya setujulah dengan Kak Ros di pendekatan. Saya rasa pendekatan Kak Ros tadi tu, saya rasa semua orang boleh buat Ibe ya. Saya rasa dia tak perlukan kos yang sangat besar ke. Betul. Dia perlukan komitmen dan disiplin. Effort. Effort tu ya, Ibe. Ya, effort. Kena rajin. So maknanya kata-kata rumah kecil tak Berbau kan. bau tak sesuai bila kucing ke sebagainya, saya rasa benda tu berbalik-balik pada kita lah kan, betul. Ibe ya. Kepada bibik tu sendiri. Kepada bibi ya, kita sebagai bibi Kita ni sebagai bibi, bagaimana betul. kita memainkan peranan untuk make sure kita ni sentiasa committed dan disiplin, bersih. Make sure tempat tinggal mereka ni bersih, keperluan mereka ni mencukupi Kak Ros Tapi ada satu point yang saya nak tambah sikit, Alright. yang saya tak ada sentuh tadi. Okay. Benda yang penting untuk kita juga adalah kita kena sentiasa kita perlu ada vacuum kat rumah. Okay, Itu alright. syarat wajib bila Okay, you okay. bela kucing. Suspend tadi apa benda apa kita kena apa. Okay, alright, vacuum. Itu syarat wajib bila you bela kucing. You takkan boleh kaut dengan penyapu bulu dia Okey. sampai hilang habis. Betul. Takkan berlaku benda tu sampai licin lah. Orang kata seharian lah kot kan. Maknanya vacuum tu sangat penting supaya kita boleh make Sedut. it rumah kita clean. Kita Okey. sedut bulu-bulu dia tu. Anak kita pun sihat, InsyaAllah. InsyaAllah Kak Ros saya rasa apa lagi isu-isu lain yang pada Kak Ros lah, yang Kak Ros selalu ambil berat sekiranya kita nak make sure rumah kita tu sentiasa bersih selain daripada kita jaga tempat kucing tu je. Ada tak faktor lain yang Kak Ros selalu akan titik berat, pasang air purifier mewangikan rumah ke? Adakah ada tak certain pokok yang Kak Ros tahu dia sensitif pada kucing, yang dia boleh beri kesan yang tidak baik pada kucing kalau kita tanam pokok tu?
Oh, so far saya memang banyak pokok kat dalam rumah lah. Okay, alright. Tapi semua artificial. Kalau dalam rumah tu yang artificial lah kan Ros? Walaupun dia nampak real dalam IG saya. Okay, alright. Ramailah follower duk tanya, macam mana cantik. boleh bela Jaga apa pokok ni? tu. Jaga pokok ni sampai segak bugak macam ni kan. Hello, itu semua artificial. Tak ada real pokok kat dalam Okay, rumah. alright, So pada saya tak pastilah sebenarnya kalau ada pokok-pokok yang memang tak sesuai untuk kucing. Okay. Sebab di dalam rumah semua pokok tipu je. Jadi Tak ada apa. okey lah. Tak adalah risau Okey lah. sangat, Cuma kucing ni pun macam kucing saya, ada masa yang saya bagi dia keluar. Okay. Tapi dengan monitoring daripada mami, daripada anak-anak, Bibik-bibik sekalian semua bibik-bibik akan perhati duk. Tapi saya bagi dia keluar dekat taman depan tu. Dia pergilah duk melepak bawah pokok. Tapi kita keluarkan dia dalam setengah jam, 40 minit, dan kita bawa dia masuk balik lah ke dalam. Yelah, Saya betul, tak betul. lepas lah dia without daripada kita punya pandangan kan. Kita pun risau juga. So Betul. kita still tengok lah susunan perabot di Okay. dalam ni pun saya rasa benda tu tak perlulah kita ada kucing kita kena letak semua benda kat tepi ke. Tak perlu ada susunan rumah tu tak boleh dekor dengan cantik ke. Sebab ada orang kata jangan letak kaca lah, apa benda nanti kucing main dan pecah ke rumah semua. saya pasu semua kaca. Semua kaca Even saya memang pada saya train kucing tu lebih penting lah. Kita train dia takkan disiplin kucing tu lebih penting. Nak dekor rumah, teruskan dekor. Jangan sebab bela kucing rumah kena simple-simple je, tak boleh dahsyat-dahsyat. Faham. Sebab bela kucing tak boleh beli barang-barang dekor berbentuk kaca. Betul. Berbentuk benda-benda yang takut kalau jatuh tu pecah. Pecah. Kita takut macam tu, alamak. Sayang. Bila yang nak duduk rumah cantik kan? Betul. Rumah yang selesa pada pandangan mata kita sendiri. Pada saya itu tak efek lah. Betul, Kalau kita ada betul. kucing, rumah tetap cantik. Yang penting Dekor lah semacam mana pun janji cantik di mata kita. Yang penting kena disiplinkan kucing. Disiplinkan kucing kita Betul, tadi. betul. Kena ada effort yang extra effort lah sebenarnya. Ada extra effort untuk kita train dan disiplinkan kucing kita tadi. Disiplinkan kucing kan. Alright. Saya pula saya ni nak luar konteks sikit lah Kak Ros, kalau Kak Ros tak keberatan kan. Sebab saya selalu dapat saya selalu bertanya orang yang sayang kucing ni kan. Sebenarnya depa bela kucing ni bukan semata-mata nak bela saja tau. Ada nilai lain, ada value lain ni bila orang yang sayang kucing ni yang dia dapat bila dia bela kucing. So, apakah value lain yang Kak Ros dapat bila bela kucing ni selain daripada yalah suka tengok main-mainan dia? Apa yang buatkan Kak Ros rasa mungkin dari segi emosi ke, dari segi apa sajalah benda lain? Okay. Kenapa saya masih maintain? Ya. Maksudnya konsisten. Bela kucing walaupun dengan busy dia, dengan macam-macam benda buat. dia. Kadang-kadang kan kita rasa macam okay, balik nak kena tengok kucing. Tapi saya suka benda tu. Dan kenapa saya buat benda tu adalah kerana anak-anak saya. Sebab saya yakin bila kita bela kucing ataupun kita ada pets, tak kisahlah arnab ke whatsoever pets kat dalam rumah, kita akan melatih anak-anak kita untuk menjadi seorang yang penyayang. Penyayang, prihatin, dan juga dia akan dia akan rasa tanggungjawab dia tu. Dia sentiasa, anak saya ada seorang anak saya nama Bunga, dia konsisten akan pergi check pasir kucing ada kencing atau ada dia punya ni lah tahi dia tu kan. Dia jadi pengawas lah Jadi pengawas. Bibik pengawas. Jadi konsisten. Dia akan pergi check. Pada saya benda tu melatih diorang ni menjadi penyayang, prihatin dan bertanggungjawab lah kepada kucing belaan diorang sendiri tu. Lepas tu yang saya nampak lagi sikap anak-anak saya lah. Bila dulu masa saya tak ada kucing dengan saya ada kucing, diorang akan duduk ramai-ramai sekali main sama-sama dengan kucing. So merapatkan silaturahim between anak-anak saya juga. Anak-anak kita sekarang tahulah kan, macam anak saya yang besar, diorang umur 15 dan 11 dan 13 tahun, diorang ada handphone sendiri. Diorang ada me time diorang sendiri. Anak yang kecil umur 9 tahun dan juga 5 tahun tak ada handphone. Jadi
apa lagi yang diorang nak buat. Untuk sama-sama buat kan. Sama-sama buat bersama. Ini adalah masa-masa ni lah. Buang tai kucing, cuci Cuci sangka kucing, bawa kucing main dekat luar tu sekejap sambil tengok ramai-ramai buat. Jadi tanggungjawab bersama. Dekat situ kita eratkan hubungan anak-anak kita ni. Kalau tidak sat lagi abang kakak asyik mengadap handphone lah, buat homework. Jadi kita tak nak lah asyik ilmiah sahaja. Betul. Depa pun ada kawan-kawan depa kan. Kan kita nak momen-momen berharga yang tak boleh dibeli ni. Betul. Kita nak wujudkan situasi. Pada saya itulah Itulah kenapa nilai itulah value saya masih konsisten dengan kucing. Tak kisahlah penat ke tak penat ke, tapi ia adalah terapi. Saya suka dan anak-anak saya pun suka. So insyaAllah selagi orang kata apa, selagi kita terdaya ni, adalah kucing kat rumah tu. Dah tak takut dah, tak melompat dah. Dah tak melompat kalau dah. kucing luar tu takut lagi sebenarnya. Tapi saya dah steady lah. Berjalan pun macam kucing tu pun boleh pandang saya pandang dia. Tapi dia jangan datang dekat saya lah. Dia dah macam dia boleh sense baru okey ni akak ni takut ni tidak ni. Tapi saya dah relax sikit lah. Tak berbanding zaman dulu-dulu tu. Sekarang macam jalan okey. Tapi kalau saya nak pergi angkat kucing luar peluk-peluk, belum lagi lah, takut juga. Tapi kucing sendiri boleh. Nak peluk ke apa, nak ngangakan mulut dia ke, bagi ubat ke, semua alhamdulillah. Semua boleh alhamdulillah. Boleh. Kan. Ibe. Panjang betul lah ni. Banyak betul kita dapat perkongsian hari ni kan. Saya rasa kita walaupun dalam saya sebenarnya sangat fobia dengan mic ni sebab saya takut tak boleh berhenti cakap. Itulah kan. Boleh saya tanya satu soalan lagi Kak? Ya. Kan macam Kak Ros cakap kalau bulunya kita tak sikat, and then dia boleh bau hapak kan. So macam Kak Ros, sebulan berapa kali Kak Ros macam mandikan kucing Kak Ros? Mandikan kucing kita hantar dekat luar dalam sebulan ke sebulan setengah je sekali. Saya buat sebulan ke sebulan setengah. Tapi dekat rumah sikat setiap hari. Setiap hari memang sikat. Kira saya punya cara senang je. Sebelum saya nak keluar pergi office tu, kat tangan saya dah pegang sikat. Vela. Tengok tu dia. Ambil 3 kali buat macam tu kan. Maksudnya sekali buang bulu, sekali lagi buang bulu. Dah settle. Tak ambil masa saya yang lama pun. Sekejap. Tapi saya lah yang rajin buat tu. Bila anak-anak tak ada dah pergi sekolah, saya buat. Tapi kalau waktu Sabtu Ahad, anak-anak lah. Betul. Masya Allah. So, mak dia terus malas lah tiba-tiba kan. Kena rajin kan. Kena rajin, disiplin. Saya rasa ini beri pengingatan pada saya jugalah Ibi. Betul. Saya pun sama. Ya ke? Kalau saya kalau sikat hari-hari tu tak. Dan saya rasa saya sangat percaya peminat kucing kat luar sana pun banyak mungkin terasa jugalah kot dengan pesanan begini. Sebab saya percaya isu disiplin dan konsistensi ni adalah isu sejagat Kak Ros. Dia memang satu cabaran besar lah buat ramai orang kan. Especially yang mana ada anak-anak bulus kat rumah tu kan. Betul. Itulah dia. Tapi kan? katakan itulah dia punya facts ni. Betul lah, itulah berdasarkan pengalaman. Dia kan? kalau kita tak nak buat benda tu boleh. Boleh bela kucing, tapi kita takkan dapatlah tackle isu rumah. Tak ada bau. Betul. Rumah kita akan adalah sedikit bau semua kotor, dengan berhabuk. effort yang kita buat. Dengan effort yang kita buat tu, kita adalah kesan sampingan dia. Tapi kalau kita ada extra effort untuk jaga kebersihan, jaga bau apa semua tu, lagi so nice. Kita dapatlah balik timbal balik orang kata kita rajin, rumah kita bersih, rumah kita tak ada bau. Tu je lah. Betul. Kak Ros, sebelum kita akhiri, ada tak pengalaman yang lucu dan juga pengalaman yang sedih sepanjang menjaga anak-anak bulus ni Kak Ros? Ada tak? Okay. Dia mesti ada. Dia macam-macam cerita ni. Ada. Okay. Masa Julai hari tu, baru lagi. Baru lagi saya duk melepak lah dengan anak-anak saya hari Ahad masa tu. So tengah tengok movie, layan dengan anak-anak. Lepas tu tiba-tiba anak saya yang paling kecil, yang umur 5 tahun tu, Rauf, datang, Mami, ada baby kucing, ada bunyi baby lah dekat belakang. Mana? Saya react balik lah kat dia. Saya cakap, mana ada baby. Kita ada 2 ekor kucing saja masa tu. Saya kata, pandai lah Rauf. Lepas tu dia cakap, betul. Lepas tu saya cakap, kakak pergi tengok kat belakang tu, betul ke ada bunyi baby? Rauf ni merapu. Orang Kedah kata merapu lah kan kalau ni kan. So anak saya yang besar ni pergi tengok. Lepas tu besar dia tiba-tiba dia datang balik. Mami,
ada anak kucing lah Mami, ada anak kucing. Dah. Lepas tu saya macam, saya pun tu terkejut, berlari pergi dekat sangkar kucing saya dan kucing saya melahirkan 2 ekor anak kucing. Ini adalah cerita benar yang saya sebagai seorang pencinta kucing, saya sebenarnya tak tahu yang kucing saya mengandung. Bila dia cari pasangan tu Kak Ros? Ya Allah, rumah saya sebenarnya 6 bulan lepas renovation. Jadi ada bahagian rumah yang terbuka lah, maksudnya dinding tu tak tertutup kan. Saya rasa dia menyelinap waktu tu agaknya jumpa boyfriend dekat luar. Aduh. So saya tak tahu. Dan masa saya tahu tu ada 2 ekor. Dia baru beranak sebab baby pun masih orang kata macam berdarah dah gitu. Ya. Saya sangat terkejut dan kebetulan masa saya sempat rakam that moment, video tu viral sangat lah. Dan ramai yang cakap, you ni bukan pecinta kucing ni sampai you tak tahu kucing ada pula pregnant. ya. Biasalah netizen kan. Tapi pengalaman saya bukan saya ni tak pernah sentuh kucing saya, bukan sebab saya ni bukan pecinta kucing. Sebab pengalaman pertama saya sebenarnya. Itu satu, because of pengalaman. Saya tak ada pengalaman kucing mengandung. Lagi satu, dia mengandung 2 ekor sahaja. Perut dia kecil. Saya selalu usap dia. Saya selalu usap dia, Sikat tapi dia. sikat dia, usap dia, tapi saya tak rasa. alert yang rupanya ada baby kat dalam Dia perut badan dia. 2. Sebab 2 ekor kan. Jadi itu adalah momen paling lucu yang saya rasa macam ya Allah, memang lepas tu saya call kawan saya, macam mana aku nak buat ni, kucing aku beranak, apa aku kena buat, apa nak buat. Saya memang panik sangat-sangat. Lepas tu saya call Dr. Natra, IVET untuk tanya apa saya nak buat ni, kucing beranak macam mana nak buat. Dia orang cakap ambil towel letak sekian situ semua kan. Pada saya rasa macam ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, memang mengeletar lutut masa tu. Saya nervous sangat. Bukan saya tak pernah, yelah netizen cakap ni mesti tak pernah sentuh kucing. No. Bila you tak ada pengalaman, you pegang kucing pun you tak tahu, expert yang dia betul. tak expert pula, tak expect yang dia tu mengandung. Yes. And then second kucing saya pregnant, of Dah tahu course dah. saya tahu. Dan 5 ekor dekat dalam perut macam Penuh. tu. Bohong lah kalau kita tak kata Tak tahu. aku tak perasan dia pregnant. Tapi bila dia 2 ekor je kat dalam, memang tak perasan. So sebenarnya mungkin sebagai bibik kucing ni, kita kena lebih detail sebenarnya. Mungkin tu pun kesalahan saya juga sebab saya tak alert. Yang best dia, saya balik kampung, saya cerita dekat abang saya cakap macam ni, pergilah bawa kucing tu pergi klinik, check, tak ada ketumbuhan ke apa. Aduh pula. Sebab saya nampak dia macam, kenapa lah kucing aku dia macam gelisah je kan. Sampailah ada satu hari tu dia datang, rupanya dia dah nak beranak sangat, tapi kita tak tahu kan. Dia masuk bawah selimut, dia macam tak nak keluar. Saya kata kenapa lah. Dia punya dah hampir-hampir nak tu kan. Yang siap abang suruh bawa pergi check, takut ada ketumbuhan. Rupanya bukan ketumbuhan bang. Memang anak. Kiranya dapat cucu tiba-tiba lah. Itu cucu express. Yang 5 ekor ni dah tahu dah. Jadi dah expert lah, dah tahu dah semua. Yang 2 pertama tu memang express. So memang pengalaman yang sangat lucu lah. Dan sebenarnya lucu campur sedih sebab tak sangka saya tak memberi perhatian yang, maksudnya kalau kita tahu dia pregnant, kita akan special sikit special treatment untuk dia. Betul. Yang second one dapat special treatment lah sebab saya tahu dia pregnant. Yang first one saya tak tahu dia pregnant. Jadi saya kadang bila saya kenang, saya rasa kalat juga sebab ya Allah, bodoh juga aku ni Bela kucing macam ada banyak ekor, tapi aku tak boleh tahu yang dia pregnant. So dia tak dapat treatment sewaktu dia pregnant tu. Special treatment tu. Itu benda yang saya rasa macam kalat lah. Tapi yang kelakar adalah saat kami menyambut beramai-ramai ni, satu keluarga. Satu keluarga gelabah sangat-sangat. Sebab saya boleh rasa husband pun sama lah. Gelabah. Gelabah juga husband tu kan ambil video. Gelabah sambil ambil video. Saya ingat husband tu dah cukup gagah dah. Shaking. Shaking husband Bukan husband. Kalau saya dekat situ, saya ambil gambar husband tu. Tak. Bukan husband shaking. Saya yang shaking. Okay, Kak Ros yang shaking. Lutut saya tu, saya boleh rasa dia punya So saya macam ya Allah itu aku. Tapi alhamdulillah sekarang dah ada 7 ekor anak bulus. Masya Allah. Alhamdulillah. So saya percayalah banyak pengalaman yang Kak Ros kongsikan ni pun
juga dialami oleh ramai pencinta pemilik kucing kat luar sana kan. Saya that's why kita sangat seronok kami sejak kami terlibat dalam dunia kucing ni sejak 11 tahun yang lepas lah kan, secara dalam bisnesnya memang kami selalu tanya pada pencinta kucing ni Kak Ros antara benda soalan saya suka tanya kan, ada tak di masa akak kan duit atau terputus rezeki, tak cukup duit ke tak mampu nak bela kucing-kucing akak ni. So to my surprise Kak Ros eBay mereka kata, ya Allah adik, kata, sepanjang akak bela kucing ni rezeki akak tak pernah putus. Saya setuju Cik Aziz. Macam tu Saya setuju sebab masa PKP saya buat education business, tadika. Jadi masa PKP semua orang tahu tadika tutup. Kan saya ada ramai staff yang nak diberi, orang kata apa, perlukan gaji. Betul. Kita tak ada income masa tu. Betul. Sebab tadika terpaksa tutup. Ada parents tak bayar, ada parents bayar, ada parents tak bayar. Tapi mungkin juga adalah masa tu juga baru saya start bela kucing yang latest ni, Sugar and Bella. Dan mungkin saya rasa rezeki diorang juga sebenarnya. Kan bila kita bela kucing, kita sayang binatang kesayangan kita ni. Jadi rezeki tu mungkin Allah bagi dari segi lain. Dari segi lain membantu saya sebenarnya untuk teruskan perjuangan dan tak buang seorang pun staff saya sepanjang PKP. Masya Allah, itu yang the best lah. Saya rasa momen-momen yang kita kadang-kadang tak perasan, tapi Allah bagi tu dalam berbagai bentuk, berbagai cara. Kita tak tahu apa yang kita buat ni menjadi asbab kepada banyak perkara dalam hidup kita kan. So itu saja. Mungkin eBay ada lagi eBay? Oh itu saja dah banyak sangat. Dah banyak sangat lah. Banyak tu semuanya. Bak kata Kak Ros lah kan, dia masalah dia dengan mic ni, dia susah sikit nak berhenti Tapi kita terpaksa lah kita. Kalau kata anda semua pendengar dan penonton di luar sana ada banyak persoalan nak tanya kan kepada Kak Ros kita kan, tinggalkan komen anda di ruangan komen dan kita akan dapatkan jawapan daripada Kak Ros insya-Allah. Atau mungkin kita boleh dapatkan lagi sesi yang seterusnya bersama Kak Ros kita kalau berkesempatan insya-Allah Kak Ros ya. Sebab kita sangat seronok bila dapat dengar perkongsian pencinta kucing. Sebelum ni kita dapat info daripada Dr. Imah kan. Betul. So Dr. Imah pun banyak sharekan pengalaman beliau sepanjang menjadi doktor veterina. So saya rasa perkongsian yang kita dapat dekat Sembang Kucing ni dia akan jadi sangat colourful lah. Macam-macam ada. Macam-macam ada kan, daripada pelbagai perspektif. InsyaAllah kami di pihak Sembang Kucing amat bersyukur dan terima kasih sekali lagi kepada Kak Ros kerana sama-sama sudi meluangkan masa bersama kami. Ya, terima kasih juga kepada pihak iVet jemput saya untuk podcast Sembang Kucing. Dan untuk penonton kat luar sana boleh follow saya di IG @roszaino_official. Alright. Ada IG saja ke Kak Ros? Ada TikTok ada Kak Ros? TikTok ada. TikTok saya Hello Hampa by Ros Zaino. So maknanya banyak maklumat atau info-info menarik yang anda boleh dapatkan jika anda follow page Kak Ros kita. Terutamanya sekali dari segi decoration rumah, pokok-pokok dan juga yang paling tidak kurangnya adalah berkenaan dengan si anak burung kucing. Mungkin kita akan kalau kita akan cubalah dapatkan masa Kak Ros lagi IB part 2 kalau kita part 2 pula InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi Kak Ros. Kami mengucapkan selamat maju jaya, all the best dalam apa yang Kak Ros lakukan di masa akan datang, dan semoga sentiasa berbahagia di samping keluarga dan anak-anak bulus tersayang. Terima kasih di atas doa. Berbalik juga doa tu kepada you all. Alright, terima kasih banyak-banyak. Okay Ibe, kita nak habis. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Sembang Kucing. Hello, okay, bye-bye. Hello, bye. Dan hello Hampa sekali lagi. Hello Hampa. Alright, Assalamualaikum. Bye.